pelajar kolej vokasional ditemui maut di asrama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Seorang pelajar lelaki ditemukan maut di bilik asrama sebuah kolej vokasional di Lahad Datu awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Lahad Datu SCP Rohan Shah Ahmad berkata pihaknya mengenal pasti punca kejadian akibat perselisihan faham antara mangsa dengan penghuni asrama lain. Selain itu, 13 pelajar lelaki berusia antara 16 hingga 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut merampas satu alat pengecas telefon pintar dipercayai berkait dengan siasatan kes. Beliau berkata pihaknya bertindak atas laporan yang dibuat oleh pengarah kolej berkenaan. Mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri pada 6.50 pagi dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan yang memberikan rawatan kecemasan. Pemeriksaan juga mendapati terdapat kesan kecederaan dan lebam di beberapa bahagian tubuh mangsa. Mayat kemudian dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Lahad Datu untuk bedah siasat. Seorang model sambilan berdepan hukuman mati selepas didakwa menikam teman lelakinya 11 Mac lalu. Tertuduh A. Tamil Salvi didakwa membunuh mangsa V. Gausigan di sebuah unit kediaman di Kuala Langat kira-kira pukul 5.30 pagi. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada suspek memandangkan kes bunuh adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Semasa prosiding, peguam tertuduh memohon anak guamnya itu dirujuk bagi peperiksaan mental kerana didapati tertuduh mempunyai bipolar disorder dan penyakit jantung. Timbalan pendakwa raya Khadijah Amir Hamzah menolak permohonan tersebut kerana tiada sebarang dokumen dikemukakan bagi mengesahkan penyakit suspek. Sebutan semula kes ditetapkan 25 April ini. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Polis menahan 4 beranak dalam serbuan di sebuah rumah di Bayan Lepas bagi membantu siasatan berkaitan kes pengedaran dadah. Kesemua yang ditahan terdiri daripada ibu dan 3 anak termasuk seorang daripadanya remaja bawah umur. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Yusof Jan Muhammad berkata penahanan dibuat selepas polis menahan suami wanita berkenaan bersama rakannya di rumah terbabit. Hasil serbuan, polis merampas 39.5 kg ganja bernilai lebih RM432,000 dipercayai untuk pasaran tempatan. Dadah dipercayai jenis cannabis yang boleh tuan-tuan tengok di hadapan tuan-tuan tu di dalam 2 serbuan di mana dalam kedua serbuan yang dilakukan ini pihak polis telah berjaya menangkap seramai 6 orang 3 lelaki dan 3 perempuan Turut disita sebuah kereta dan 2 motosikal. Seorang daripada suspek turut positif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Sabah, 2 cubaan menyeludup dadah seberat 26.52 kg dianggarkan bernilai RM875,160 ke Sarawak melalui lapangan terbang Sibu digagalkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sibu. Pengarah Kastam Sarawak Norizan Yahya berkata, tangkapan pertama pada 13 Mac sekitar pukul 11.55 pagi semasa sepasukan pegawai kastam dari unit pemeriksaan penumpang menahan seorang lelaki tempatan yang tiba di lapangan terbang Sibu. Pemeriksaan lanjut membawa kepada penemuan 13 bungkusan mengandungi serbuk kristal disyaki dadah jenis syabu seberat 13.26 kg bernilai RM437,580. Pada 14 Mac pula, JKDM Sibu menyita sebuah kotak yang tidak dituntut di lapangan terbang Sibu. Pemeriksaan mendapati kotak yang ditinggalkan itu menunjukkan tanda positif bahan narkotik. Kedua-dua kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sindiket pengedaran dadah bernilai 10.8 juta ringgit tumpas. Seorang lelaki warga tempatan ditahan di Ampang, Selangor dan turut dirampas beberapa jenis dadah.
Polis menemui 213 kg dadah jenis syabu, 90 kg pil Aramia 5 dan 3 kg heroin base. Kita telah pun menjejak mereka ke satu premis yang kelihatan seperti sebuah taska kanak-kanak. Dia nampak macam taska ya, tapi dia bukan taska, dan di sana kita telah buat follow up dan telah buat serbuan. Kita dapati premis ni berfungsi sebagai store menyimpan bekalan dadah. Suspek yang ditahan tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan ujian saringan awal mendapati suspek negatif dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. 143 laporan polis berhubung isu penjualan stoking kalimah Allah diterima di seluruh negara setakat ini. Kertas siasatan terhadap KK Mart dan syarikat kilang pengedar telah dihantar ke Jabatan Peguam Negara semalam. Kertas siasatan kita dah lengkap. Kita tunggu arahan terakhir dan terkini daripada pihak AGC. Once that been given to us, kita akan maklumlah kepada pihak media apakah arahan daripada pihak AGC. Setakat ini ada sebanyak 143 laporan polis yang diterima dan seramai 174 saksi yang telah diambil keterangan, dan kita berjaya merampas untuk catatanlah 14 pasang stokin yang tertulis kalimah Allah itu. Polis juga telah buka 4 kertas siasatan termasuk 2 individu yang mengeluarkan berbau penghinaan terhadap isu tersebut. Tindakan tegas perlu diambil berhubung isu stoking tertera kalimah Allah. Menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Jemaah Menteri juga sebelah suara mahu isu terbabit diselesaikan dengan segera. Isu stokin ya, yang mempunyai tulisan kalimah Allah dan juga kedai serba nikah KK Mart, Jemaah Menteri memandang sangat serius isu ini yang didapati telah mengakibatkan satu persepsi terhadap penghinaan agama dan menyentuh sensitiviti kaum. Dan Jemaah Menteri sebelat suara bersetuju agar tindakan tegas diambil segera. Jemaah Menteri juga mahu supaya isu ini dapat diselesaikan segera. Beliau telah mengarahkan MCMC memantau media sosial terutamanya TikTok dan Facebook berkenaan tular tangkap layar kenyataan berbaur hasutan berkaitan isu tersebut. Pemantauan kandungan di media sosial juga akan terus diperkasa untuk memastikan tiada sebarang pelanggaran undang-undang. Kenyataan pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu kalimah Allah di stoking adalah pendirian parti. Setiausaha Agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata pendirian oleh Ketua Pemuda itu mendapat sokongan penuh ahli Majlis Kerja tertinggi UMNO. UMNO tidak akan sesekali berkompromi dengan apa juga tindakan yang memperkotak-katikkan kesucian agama Islam demi memelihara keharmonian, kerukunan dan perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama yang sudah lama terbina di negara tercinta ini. UMNO menyuruh semua pihak agar isu-isu mutakhir ini dijadikan sebagai sempadan dan pengajaran penting. 27 kes penyakit berkaitan cuaca panas dilaporkan di seluruh negara sehingga Rabu lepas, dengan 9 daripadanya melibatkan strok haba dan 18 kes kelesuan haba. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, 1 kes kematian akibat strok haba dilaporkan di Pahang. 22 kes melibatkan pesakit dewasa manakala 5 lagi remaja tanpa memperincikan butiran pesakit yang meninggal dunia.
Kedah mencatatkan bilangan tertinggi iaitu 8 kes, Perak 7, Selangor 3, Negeri Sembilan 3, Sabah 2, Perlis 2, Johor 1 dan Pahang 1. Mengenai setoran empangan, Natma memaklumkan sehingga 20 Mac terdapat 2 empangan menunjukkan penyusutan baki stok simpanan air mentah dan berada pada paras kritikal iaitu empangan Sembrong Barat di Johor dan empangan air hitam di Pulau Pinang. Menurut Natma, cuaca panas ketika ini merupakan fenomena berulang yang berlaku saban tahun pada setiap Februari hingga Mei, menyaksikan suhu maksimum harian boleh melebihi 35 darjah Celsius pada awal petang. Polis Diraja Malaysia PDRM sentiasa komited berkhidmat memikul mandat dan tanggungjawab menjaga keselamatan negara dan ketenteraman awam. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin dalam perutusan sepenuh hari Polis ke-217 mengajak seluruh anggota Sangsaka Biru melaksanakan tugas secara profesional dan memberikan perkhidmatan bertunjangkan integriti dan tata kelola yang baik. Hari Polis ke-217 bakal disambut 25 Mac ini dengan mengekalkan tema Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Demi kesejahteraan seluruh keluarga Malaysia Madani, PDRM turut menzahirkan kesediaan untuk mengerah segala kudrat dan keringat dalam mendukung dasar-dasar kerajaan ke arah kesejahteraan masyarakat. Beliau turut menzahirkan penghargaan tertinggi kepada Kerajaan Malaysia, Kementerian Dalam Negeri serta semua pihak yang sentiasa menyokong PDRM. Beliau berharap hubungan baik serta jalinan kerjasama erat itu dapat terus diperkukuh demi memastikan kesejahteraan masyarakat dan keamanan negara kekal terpelihara. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Seri Ayub Han Maidin Piche berkata PDRM beriltizam mempertingkat prestasi perkhidmatan kepada masyarakat sempena sambutan itu. Menurut beliau, pihaknya akan memperkemas tata kelola pasukan di setiap peringkat dan jabatan demi menjaga keharmonian negara. Memanglah ada sedikit kekurangan sana itu dah normal, dah biasa. Kita perbaiki lagi kelemahan kita, insya-Allah. Kita berikrar untuk memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat, insya-Allah. Beliau ditemui pada majlis iftar dan penyampaian sumbangan Hari Raya Aidilfitri di Mahat Tahfiz Al-Faridiyah, Kuala Lumpur. Tular kononnya rasionalisasi subsidi bahan api mengakibatkan harga petrol dan diesel naik mendadak. Laman Facebook sebuah portal kewangan yang memetik kenyataan penganalisis ekonomi mendakwa jika ia dilaksana, harga RON 95 akan naik 64%. Harga diesel pula meningkat 61%. Perkara itu mengundang reaksi yang pelbagai. Ada yang setuju dengan perkara itu, tak kurang juga sebaliknya. Realitinya, harga sebenar bahan api selepas rasionalisasi subsidi mengambil tempat masih belum diumum. Namun, orang ramai tak perlu bimbang. Ini kerana sebarang perubahan yang diputuskan dijamin tak membebankan. Menurut Menteri Ekonomi, biarpun selepas penyelarasan, masih ramai akan terus kekal menerima bantuan. Kelayakan penerimaan subsidi secara bersasar akan ditentukan berdasarkan data yang dikemas kini dalam sistem pangkalan data utama padu. Jadi, segala kekhawatiran yang timbul boleh dilenyapkan dengan hanya mendaftar padu. Pelaksanaan penyasaran semula subsidi ini dijangka hanya boleh dilaksanakan setelah tempoh pengesahan dan verifikasi maklumat isi rumah dan pendapatan di dalam padu selesai terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan setiap isi rumah. Usah panik tak tentu hala. Jangan cari rakan sekufu dengan terus sebar perkara yang tak pasti. Penyebaran berita palsu adalah jenayah. Terima bahan fitnah atau maklumat disyaki palsu, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Barisan Nasional BN menghormati kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru yang dimiliki rakan parti dalam Kerajaan Perpaduan. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan UMNO akan memberi sokongan penuh dengan calon yang dipilih. Katanya walaupun jumlah pengundi Melayu di Kuala Kubu Baru telah meningkat kira-kira 50%, BN berpendirian dalam menghormati kerusi berkenaan yang dimiliki rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan. Maka siapa saja yang akan dicalonkan oleh pengurusi Kerajaan Perpaduan, insya-Allah jentera UMNO bukan saja daripada Selangor, khususnya daripada Hulu Selangor, tetapi saya yakin jentera daripada Barisan Nasional, terutama daripada MCA dan parti-parti Friends of BN akan bersama-sama dengan UMNO untuk turun membantu calon berkenaan biarpun tarikhnya belum ditentukan. Dan kerusi saya itu yakin kosong selepas penyandangnya Lee Kih Yong dari DAP meninggal dunia akibat kanser. Hampir 5,000 penggiat industri bakal menerima manfaat menerusi satu memorandum persefahaman MOU di antara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Parkeso yang akan dimeterai April ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata jalinan kerjasama itu bagi memastikan aspek keselamatan pekerja dalam industri seni terjamin. Bagi menjamin keselamatan sosial bagi para seniman dan juga mereka yang terlibat dalam aktiviti penggambaran. Ini adalah langkah yang positif yang kita harap akan dapat membantu memastikan sekiranya apa-apa berlaku na'udzubillah kepada cast and crew, maka setidak-tidaknya ada beberapa perkara asas yang dapat dibantu untuk para seniman. Beliau temui pada Majlis Iftar Ramadan sempena sambutan Hari Seniman 2024. Tindakan Google menyaktifkan ciri-ciri termasuk graf pertukaran nilai mata wang ringgit Malaysia di enjin cariannya buat sementara waktu adalah bagi menyelesaikan beberapa aspek teknikal dan bukan arahan mana-mana pihak. Tindakan diambil selepas perbincangan dengan Bank Negara Malaysia bagi memastikan tiada lagi kesilapan paparan pertukaran nilai ringgit pada masa hadapan. Jadi saya telah berhubung dengan pihak Google untuk mendapatkan pengesahan tentang isu ini dan pihak Google memaklumkan bahawa berdasarkan perbincangan mereka dengan Bank Negara Malaysia ada beberapa aspek ataupun feature yang telah mereka turunkan sementara waktu untuk jamin kejadian yang telah berlaku 2 kali tidak berulang lagi di masa depan. Tempoh subsidi penerbangan dilanjutkan dari 3 hari kepada 4 hari menjelang sambutan Aidilfitri bermula 6 hingga 9 April. Pendekatan diambil berikutan sambutan menggalakkan dari pengguna. Jumlah penerbangan domestik juga ditambah kepada 342 di seluruh negara bagi perjalanan 3 hingga 18 April. Ini bermaksud sesiapa yang membeli tiket penerbangan dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan pada 4 hari tersebut tidak akan membayar melebihi RM599 untuk harga tiket asas. Kerana sebarang kos melebihi harga maksimum tersebut akan ditanggung oleh kerajaan. Harga ini tidak termasuk cukai dan fee. Untuk perkhidmatan KTMB, 6 perkhidmatan tren ETS turut ditambah bermula 4 hingga 15 April. Dalam perkembangan lain, Anthony Loke memaklumkan keputusan untuk meneruskan pencarian pesawat MH370 akan diputuskan selepas pertemuan dengan Ocean Infinity pada Mei ini. Perlu membuat kertas jemaah menteri untuk mendapatkan kerusan jemaah menteri untuk ada komitmen tersebut.
kena faham bahawa prinsipnya ialah no cure no pay. Maksudnya kalau mereka tidak dapat menjumpai pesawat itu, tidak ada bayaran akan diberikan. Tetapi setakat ini kita tunggu dulu kertas cadangan daripada Ocean Infinity di kawasan mana mereka nak cari dan sebagainya, dan lepas itu kita akan buat memorandum Jemaah Menteri untuk mendapat keputusan kabinet. Pembangunan Jerman Technology Park GTP di Melaka bakal membuka 10,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Ketua Menteri Dato' Seri Abdul Rauf Yusof berkata kerajaan negeri yakin model pembangunan GTP itu akan meletakkan Melaka sebagai destinasi pelaburan yang cukup menarik kepada syarikat teknologi tinggi di Jerman. I'm sure supaya the German Technology Park will help and boost Melaka high-impact industries, improve the quality of the skilled workers in Melaka through technology transfers, and fully utilize the University Technical Melaka as a function as a base of education hub and provide the skilled workers for local industries. GTP beri tumpuan kepada pembangunan R&D, jentera dan peralatan elektrik dan elektronik serta ICT. Menurut beliau, sektor berkenaan akan menjana ekosistem perindustrian yang membuka banyak peluang pekerjaan. Tambahnya, dasar mesra pelabur serta pentadbiran kerajaan negeri yang cekap berjaya meyakinkan 11 syarikat Jerman untuk beroperasi di Melaka. Bank Negara Malaysia BNM dijangka terus kekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% sehingga hujung tahun ini. Syarikat penyedia data dan analitik BMI menjelaskan terdapat dua sebab yang menyokong pandangannya terhadap pengekalan kadar itu. Menurut firma itu, trajektori inflasi semasa tidak memberi risiko kepada sasaran inflasi Bank Pusat. Selain itu, ringgit turut menerima tekanan dan menyaksikan penyusutan 5.1% berbanding dolar Amerika Syarikat tahun lepas. Justru BNM akan lebih berhati-hati dalam keputusan melibatkan dasar moneteri berikutan keadaan moneteri global ketika ini. Turut diunjurkan kenakan 5% untuk purata harga minyak mentah tahun ini konsisten dengan inflasi keseluruhan yang susut bawah 2%. Dengan prospek ekonomi yang bertambah baik, diramalkan pertumbuhan ekonomi Malaysia meningkat kepada 4.4% tahun ini. Malaysia Airlines memeterai kerjasama strategik sebagai rakan penerbangan komersial rasmi kelab bola sepak Manchester United. Melaluinya, kedua-dua pihak bakal bekerjasama menerusi inisiatif pemasaran dengan memanfaatkan 1.1 bilion bilangan penyokong kelab bola sepak Inggeris tersebut. Pengarah urusan Kumpulan Malaysia Aviation Group MAG, Datuk Kapten Izham Ismail yakin perkongsian bersama kelab ikonik itu berupaya meningkatkan jangkauan jenama Malaysian Hospitality kepada khalayak global. By aligning ourselves with a global recognized football club like Manchester United, Malaysia Airlines strategically positioned itself in front of a large global audience, significantly amplifying brand recognition, particularly in Europe and Southeast Asia, where the club boasts a substantial fan base. Reserve antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah $113.4 bilion Amerika setakat 15 Mac lepas. Paras Reserve memadai untuk membiayai 5.4 bulan import barangan dan perkhidmatan dan 1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Kenyataan Bank Pusat memaklumkan komponen utama reserve antarabangsa ialah reserve mata wang asing berjumlah $100.8 bilion. Selain itu, kedudukan reserve tabung kewangan antarabangsa $1.4 bilion, hak pengeluaran khas $5.8 bilion, emas $2.6 bilion dan aset reserve lain $2.8 bilion.
Perkembangan sukan. Selepas lebih 2 dekad menabur bakti dalam sukan bina badan, Datuk Syahrul Azman Mahin Abdullah mengumumkan perseraannya hari ini. Lebih mesra dipanggil Mike Mahin, dia memaklumkan antara faktor perseraannya disebabkan peningkatan usia yang menyukarkan proses pemulihan. Mike memaklumkan sudah tiba masanya dia berkhidmat mencurah segalanya kepada generasi baharu daripada mengambil risiko untuk meneruskan sebagai seorang atlet. Risiko injury yang mana mengambil masa untuk recovery agak lama because maybe usia kan. And then saya pernah buat PRP my shoulder bicep tendon dekat shoulder ni koyak daripada tahun 2001 sampai sekarang recovery dia lambat. So setiap kali saya training saya kena balik rumah letak ais, dan juga pada lutut saya lah saya punya ACL punya problem. Sepanjang penglibatannya sejak berusia 24 tahun, Mike sudah memenangi hampir semua gelaran termasuk membolot gelaran juara dunia buat kali ke-6 di Kejohanan Dunia Bina Badan dan Fizik 2023 di Wonju, Korea Selatan pada November 2023. Menjelang Piala Thomas 2024 yang akan berlangsung di Chengdu, China pada 28 April hingga 5 Mei ini, skuad lelaki badminton negara dijangka akan berdepan laluan rumit selepas diundi dalam kumpulan sama dengan juara edisi 2016 Denmark. Menerusi undian secara maya yang dijalankan di China itu, Malaysia diletakkan dalam kumpulan D bersama Hong Kong dan Algeria. Laluan itu dilihat sedikit berliku buat pasukan negara selaku pilihan kelima apabila pilihan kedua Denmark dan Hong Kong mempunyai pemain perseorangan yang meningkat naik pada kejohanan berkenaan. Sementara itu, saingan kumpulan A menyaksikan pilihan pertama China selaku tuan rumah dan juara edisi 2018 diletakkan bersama Korea Selatan, Kanada dan Australia. Bagi kumpulan B pula mempamerkan peluang seimbang untuk kesemua pasukan dengan Jepun selaku pilihan keempat kejohanan diundi bersama Taiwan, Jerman dan Republik Czech. Sementara itu, bagi saingan Piala Uber, skuad wanita negara pula diundi dalam kumpulan B. Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh menuntut skuad bimbingan Kim Pan-gon segera bangkit selain mempelajari kesilapan setiap perlawanan, terutamanya ketika menentang pasukan terbaik dunia. Harimau Melaya Akor tewas 0-2 ke atas Oman dalam aksi ketiga kumpulan B di saingan keyakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Pasukan Oman, saya lihat dalam game tersebut memang mendahului pasukan Malaysia, dan itu yang saya lihat Harimau Melaya perlukan sekarang adalah untuk mendapat lebih banyak lagi peluang untuk bersaing dengan tim-tim yang ranking jauh tinggi untuk mereka buat penambahbaikan. Aksi Harimau Melaya kini dengan misi yang nyata untuk mewakili Asia ke Piala Dunia 2026 dan memburu kedudukan dalam Piala Asia 2027. Repatan diselamatkan, peluang kedua untuk Malaysia dan jaringan lock in the box mencetuskan jaringan yang kita perlukan. Selasa 26 Mac, Malaysia bertemu Oman 9.30 malam, saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.